Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini cikgu akan bincangkan jawapan bagi modul matriks latihan yang cikgu bagi pada minggu lepas. Okey, sekarang kita tengok pada soalan nombor 1. Dia dah bagi matriks songsang. Bagi matriks yang first ni ialah 1 per P negatif 3, 9, Q, 5. Jadi kita tahu Q ni dia mesti nombor yang tukar simbol depan je. Tengok kalau songsang dia ialah negatif 9 ni jadi 9. Jadi ni 2 Q akan jadi negatif 2. Tengok ni jawapan dia ialah negatif 2. Jadi untuk P pula kita buat macam biasa 1 per AD tolak BC. Jadi P maksudnya AD tolak BC. Kita kira dapat jawapannya ialah 3. Okey. Okey, tengok nombor 1B. Dia dah bagi persamaan linear dan dia suruh tulis dalam bentuk matriks. Jadi kalau tulis dalam bentuk matriks, kita mesti buat yang macam ni. Ini adalah keluarkan. Ini ialah X, ini ialah Y. Ini pun X, ini pun Y. Jadi ke atas ni kita tulis X, bawah ni kita tulis Y. Dia mesti darabkan. Ini darab dengan ni. Lepas tu samakan dengan negatif 14, 13. Yang samakan ni mesti yang dekat belah sini. Okey. Okay, jadi kalau dia minta tulis persamaan linear, kita akan jawab sampai sini sahaja. Okey. Yang dekat bawah ni tak perlu. Sebab dia tak minta pun nilai X dan juga Y. Jadi ni tak perlu buat. Okey. Kita akan buat sampai sini sahaja. Okey, sekarang kita tengok pula nombor 2A. Dia dah bagi matriks M darab dengan 4, 3, 6, 1 sama dengan 1, 0, 0, 1. Jadi ini ialah matriks identity matrix. Okey. Jadi kita tahu identity matrix mesti matriks A darabkan dengan songsangan dia, kita akan dapat identity matrix. Okey. Jadi macam mana nak tahu M ni? Kita cari je songsangan bagi matriks 4, 3, 6, 1. So kita buat kat sini AD tolak BC, yang ini kita terbalikkan tempat dia, dan ini kita terbalikkan simbol dia. Okey. Jadi bila dah buat, kita akan dapat jawapan negatif 1 per 14, 1 negatif 3, negatif 6, 4. Nampak Yang ini dia tukar tempat duduk. Yang ini dia tukar simbol. Okey, daripada yang asal ni. Okey, tengok nombor 2 pula, 2B. Dia suruh tulis persamaan bagi linear yang bawah ni dalam bentuk matriks. Jadi, macam yang cikgu cakap tadi, keluarkan je. Tapi yang penting depan ni mesti X, yang belakang ni mesti Y. Ataupun yang depan ni Y, yang belakang ni X. Dia mesti sama atas dengan bawah ni. Okey, ungkapan atas dengan ungkapan bawah, susunan dia mesti sama. Jadi kat sini cikgu buat yang depan ni X, yang belakang ni Y kan. Jadi susun je 4, 3, 6, 1. Lepas tu yang sebelah ni darabkan dengan X, Y sama dengan 11, 6. Okey. So kalau dia suruh tulis persamaan linear, tulis sampai sini sahaja. Tak perlu cari nilai X dan juga Y. Okey, kita tengok nombor 3. Sekarang dia bagi matriks P dan matriks Q. Lepas tu dia cakap identity matrix ialah 1, 0, 0, 1. Kat sini dia suruh cari nilai M bila PQ sama dengan matriks identity. Jadi, kita tahu PQ sama dengan matriks identity. Jadi kita cari dulu apa itu matriks Q. Sebab Q kat sini dia cakap M darabkan dengan negatif 1 and negatif 3, 4. Okey, jadi kita darabkan M dengan matriks Q tu. Okey, lepas kita dah dapat matriks Q, kita mesti cari pula matriks PQ. Jadi darabkanlah PQ ni. Buat cara macam biasa, okey. Cara yang cikgu ajar minggu lepas, macam mana nak tengok ada berapa nilai dekat dalam ni. Okey, buat garisan macam ni, garisnya ni, dan ni dan juga ni. Jadi kita akan dapat 4 titik persilangan. Okey. Jadi 4 darab negatif M tambah dengan negatif 2 darab negatif 3M. So siapkan ni, ini, siapkan semua. Dan kita akan dapat matriksnya ialah 2M, 4MN tolak 8N, 0, 3MN tolak 4M. Yang kita tahu, ni ialah PQ, right? Okay.
So PQ tadi dia cakap PQ sama dengan I. Jadi samakanlah dengan matrix identity. Okey, macam mana nak cari nilai dia? Kita tengok ini ialah matrix yang bersaiz 2, 1, 2 darab 2. Okey, jadi ni matrix 2 darab 2. Okey, jadi ni pun matrix 2 darab 2. Okey. So, kita samakan je. Tengok ambil 2M ni samakan dengan 1 ni. Jadi 2M sama dengan 1, cari M dapat 1/2. Macam mana nak cari yang ini pula? Okey, kita tengok mana yang ada nilai. Ambil yang 1 ni. Okey. Jadi buat 3MN tolak 4M sama dengan 1. Selesaikan. Macam mana nak selesaikan? Ada M dalam ni. Jadi kita gantikan nilai M ni tadi pergi masuk dalam equation yang ni. Okey. So gantikan nilai M. Selesaikan, kita akan dapat N ialah 2. Okey. Ini kalau tak pasti jawapan betul atau tak, betul tak kita kira, masukkan semula nilai M dengan N ni dalam matrix yang asal. Okey. Contohnya masukkan dalam matrix PQ ni. Masukkan dalam ni semua. Dalam yang ni. Dapat tak matrix 1001? Kalau tak dapat, maksudnya kita punya jawapan ni salah. Okey. Jadi kira balik. So kita tengok pula soalan 3B. Dia dah bagi equation persamaan linear ni. Lepas tu dia suruh cari nilai X dan Y guna kaedah matrix. Okey, jadi macam biasa kita keluarkan dalam bentuk matrix ni. Lepas tu kita tinggalkan X dekat belah kiri. Okey, tinggalkan X dekat belah kiri. Dan ini kita bawa pergi sebelah kanan. Okey, bila bawa pergi sebelah kanan, yang ini akan jadi matrix songsangan. Okey, yang ini akan jadi matrix songsang bila dibawa pergi sebelah kanan sini. Okey. Jadi buat macam biasa 1/AD tolak BC, kita akan dapat 1/2. Dan ini terbalikkan. Ini terbalikkan tempat dia, yang ini terbalikkan simbol dia, kita akan dapat -1, 2, -3, 4. Yang ini salin balik sebab kita nak darabkan dia. Okey. Ini cikgu cadangkan awak darabkan dulu yang ini. Sebab dia tak ada pecahan, jadi lagi senang untuk darab. Okey. Bila dah darab, kita akan dapat dalam ni. So kita akan dapat 1, -1. Jadi yang ni barulah senang untuk darabkan dengan pecahan yang kat luar ni. Okey. Bila dah darabkan, barulah kita dapat nilai X dan juga nilai Y. Sekarang kita tengok soalan nombor 4. Diberi 1/K 4 -2 M3 darab dengan 3, 2, 5, 4 sama dengan matrix identity. Dan dia suruh cari nilai M dan juga K. Jadi kita dah tahu formula untuk matrix identity ialah ini. Matrix A darab dengan songsangan dia, mesti akan dapat matrix identity. Jadi kalau tengok soalan ni, dia dah bagi 3, 2, 5, 4. Jadi kita cari je songsangan untuk matrix 3, 2, 5, 4. Okey. Ini 1/AD tolak BC. Yang ini terbalikkan tempat dia, yang ini terbalikkan simbol dia. So kita dapat K ialah 2 dan M ialah -5. Okey, ni cara mudah. Kalau nak tengok cara yang susah, kita darabkan dulu yang dalam ni. 4 -2 M3 darab dengan 3, 2, 5, 4. Jadi kita akan dapat yang ini. Okey. So kita tahu 1/K darab dengan matrix dalam ni sama dengan identity matrix. Jadi kita darabkan 1/K darab setiap satu ni. Darab 2, darab kosong, darab ni, darab ni. So kita akan dapat yang ni. Okey. So lepas tu kita samakanlah 2/K sama dengan 1. Ambil yang 1 ni. 2/K sama dengan 1. Dan kita dapat nilai K sama dengan 2. Lepas tu gantikan pula nilai K tu dalam mana-mana equation. Pilihlah sama ada ni ataupun yang ni. Cikgu pilih soalannya equation yang ni sebab kat sini dia bersama dengan 1. Jadi senang cikgu nak cari. Okey. So cikgu cakap cikgu dapat M sama dengan -5. So bila cek jawapan sama, K sama dengan 2, M sama dengan -5.
Ini pun sama. K sama dengan 2, M sama dengan negatif 5. Okey. Sekarang kita tengok pula nombor 4B. 4B pun sama juga. Dia suruh cari nilai X dan Y guna kaedah metrik. Okey. Jadi buat je dulu macam biasa. Keluarkan equation ni. Lepas tu ni bila bawa pergi sebelah dia akan jadi songsangan. Songsangan buatlah 1 per AD tolak BC. Cikgu dapat 1 per 2. Okey, ni terbalikkan tempat. Ini terbalikkan simbol. Buat darab yang ini dulu. Lepas tu baru darabkan dengan pecahan. Bila dah dapat jawapan, jangan tinggalkan sampai sini je. Okey, mesti tulis X itu apa, Y itu apa. Dan ini baru betul. Okey, sekarang kita tengok pula nombor 5. Dia dah bagi matriks E dan dia bagi matriks songsangan E ialah yang ini. So dia suruh cari nilai R dan juga M. Jadi buat je lah macam biasa. M tu sama dengan AD tolak BC dan R tu kita terbalikkan je. Jadi R kita akan dapat 2, M dapat 3. Okey, yang ini. So yang B pula sama je macam biasa, buat cari nilai X dan Y guna kaedah matriks. So dapat X ialah negatif 1, Y ialah 4. Untuk soalan yang ni, okey, yang ni dia lain sikit sebab dia bagi kotak. Dia suruh kita buat equation sendiri, buat ungkapan sendiri. Okey. So kalau nampak soalan macam ni jangan panik dulu. Kita baca dulu. Apa itu X, apa itu Y. Sekarang dia cakap murid membeli X buah buku matematik dan Y buah buku sains. Okey. Lepas tu cakap jumlah buku yang dibeli ialah RM, jumlah buku ialah 5. Lepas tu dia cakap pula jumlah harga buku ialah 17. Okey. Maksudnya murid akan beli buku matematik dan murid akan beli buku sains. Jadi maksudnya kita wakilkan X kepada matematik dan Y kepada sains. Okey. Lepas tu dia dah cakap jumlah buku yang dibeli ialah 5. Jadi kita tahu buku sains tambah dengan buku matematik mesti 5. Okey. Jumlah buku ialah 5. Lepas tu dia cakap pula jumlah harga buku. Okey, jumlah harga buku maksudnya bilangan buku X yang dibeli tambah dengan bilangan buku Y yang dibeli sama dengan 17. Okey, dia tak cakap pun berapa buku matematik, berapa buku sains dibeli. Dia cakap harga buku je. Jadi 4 darab X tambah dengan 3 darab Y macam ni. 4X tambah 3Y sama dengan 17. Okey, dia dah bagi 17 kat sini. Okey. Tengok soalan ni, dia minta nilai X dan Y guna kaedah matriks. Jadi carilah macam biasa. Equation ni penting ya, sebab kalau kita salah tulis equation, jadi automatik soalan yang dekat bawah ni kita akan salah. Jadi maksudnya kita akan salah nilai X dan juga Y. Jadi kita akan hilang markah. Nampak ni kat sini dia bagi 6 markah. Jadi rugilah kalau salah equation, salah ungkapan tu. Okey. Tengok nombor 7. Dia dah bagi, dia cakap susu coklat dan strawberry. Lepas tu dia cakap satu paket kecil dijual dengan harga X, manakala paket besar dijual dengan harga Y. Jadi kita tahu yang paket kecil ialah X dan paket besar ialah Y. Okey. Mula-mula bila dapat soalan, kita labelkan terus yang atas ni. Yang kecil ni ialah X, yang besar ni ialah Y. Lepas tu, soalan cakap jumlah pendapatan daripada jualan susu coklat dan strawberry masing-masing ialah 14, 20 dan 2108. Okey, maksudnya coklat ni ialah 1420, yang strawberry ni ialah 2108.
8. Jadi kita akan dapat equation dia yang macam ni. Okay. Korang jangan panik bila nampak table yang macam ni yang tak bagi equation terus. Baca soalan pelan-pelan, lepas tu kenal pasti dulu mana satu X, mana satu Y. Okay. Lepas tu tengok jumlah yang dibagi. Jumlah yang kat sini dia cakap masing-masing ialah 1420 dan 2108. Apa yang masing-masing tu? Yang ni, coklat dan juga strawberry. Okay, maksudnya dia bukan coklat tambah strawberry, tapi coklat tambah coklat ialah 1420. Strawberry tambah strawberry ialah 2108. Jadi kita akan dapat equation dia yang macam ni. Okay. Lepas tu dia suruh cari harga paket kecil dan paket besar perisa susu itu. Okay, ataupun kalau tak tahu juga macam mana nak wakilkan X dan Y tu, baca soalan. Soalan minta nilai apa? Kat sini dia minta nilai paket kecil dan juga paket besar. Jadi maksudnya kita tahu yang inilah dia punya apa soalan nak. Jadi inilah X, inilah Y. Ataupun nak label ini K, ini L pun boleh, tak kisah untuk kita. Okay, sebab soalan tak bagi pun apa dia yang kita boleh guna. Okay. So, dekat sini dia tak ada cakap pun guna kaedah matrix. Bila dia tak ada cakap, boleh guna kaedah matrix ataupun tidak. Okay, kat sini cikgu tunjuk contoh cikgu guna cara lain. Okay, kat sini cikgu kan dah ada equation yang ni. Jadi, cikgu tinggalkan X dekat belah kiri. Okay, cikgu ambil equation yang first ni, cikgu tinggalkan X dekat belah kiri. Sebab cikgu nak dapatkan X ni apa. Okay, jadi bawa yang ni pergi sebelah, tinggal 200X sama dengan ni. Jadi 200 bawa turun bawah, tinggallah ini. Okay, Y ni still ada kan? Okay, jangan panik. Okay, sebab ini adalah kita punya equation yang pertama. Kita punya ungkapan yang pertama. Lepas tu, kita dah dapat nilai X ni, kita gantikan X ni dalam ungkapan yang kedua ni. Okay, gantikan X dalam ni. Tengok ni, cikgu gantikan X ni dalam yang ni. Okay, so cikgu akan dapat 3629. Ini darab darab dan bahagi yang ni pun sama. Dapat yang ni. Okay, ni salin balik lah. Ni salin balik, ni pun salin balik. Okay, lepas tu cikgu tinggalkan yang Y dekat belah kiri. Sebab cikgu nak cari nilai Y pula. Tadi dah cari nilai X. Sekarang cari nilai Y. Okay, bila cari nilai Y, senanglah kita sebab kita dah ada semua. Kita tak ada unknown yang lain. Kita ada Y je dekat sini. Jadi kita akan dapat Y ialah 3.2. Sekarang Y dah ada. Jadi kita boleh cari nilai X tadi. Okay, sekarang kita punya ini adalah kita punya ungkapan yang kedua. Okay, jadi kita masukkan ungkapan kedua ni dalam ungkapan yang pertama tadi. Yang kita jumpa X ni ialah apa. Okay, jadi masukkan nilai 3.2 dalam Y ni. So gantikan, kita akan dapat nilai X ialah 1.5. Okay, ini cara lain. Kalau guna cara matrix pun boleh. Sebab jawapan dia mesti akan sama. Okay, macam mana nak tahu jawapan kita ni betul ke tak? Gantikan nilai X dan Y ni dalam equation yang ni. Dapat tak 1420? Kalau tak yakin lagi, gantikan pula dalam yang ni. Dapat tak 2108? Kalau tak dapat, maksudnya jawapan kita salah dan kena buat balik. Okey, sekarang kita tengok pula nombor 8. Dia cakap Zainal meletakkan kereta sebanyak 5 kali di lapangan terbang Pulau Pinang dan 8 kali di lapangan terbang Alor dengan jumlah bayaran sebanyak RM250. Okey. Lepas tu dia cakap beza antara 5 kali parking di Pulau Pinang dan 8 kali parking di Alor ialah RM30. Okey. Lepas tu dia suruh cari kadar parking di Alor dan Pulau Pinang. Jadi macam yang cikgu cakap, kalau kita tak tahu X dengan Y tu apa, baca soalan sampai habis dan tengok soalan minta nilai apa. Sekarang dia minta nilai
parking di lapangan terbang Alustar dan juga di Pulau Pinang. Okey, so kita tahu X tu ialah Pulau Pinang, Y tu ialah Alustar. Tak kisah nak labelkan yang mana satu X, Y. Okey. So, cikgu labelkan, wakilkan X dengan Y macam ni. Sekarang ni dia cakap letakkan keretanya 5 kali di lapangan terbang Pulau Pinang dan 8 kali di Alustar. Lepas tu dia cakap jumlah bayaran ialah 250. Jadi yang ni senang je lah. Kita tahu 5 kali di Pulau Pinang tambah dengan 8 kali di Alustar sama dengan 250. Lepas tu dia cakap pula beza antara 5 kali parking di Pulau Pinang dan 8 kali parking di Alustar ialah RM30. Beza. Kalau beza ni kita tahu beza maksudnya ialah tolak. Okey. Maksudnya 5 kali parking di Pulau Pinang tolakkan dengan 8 kali parking di Alustar, kita dapat 30. Okey, soalan cakap 30. Tapi kalau soalan cakap, contohnya dia cakap beliau mendapati beza antara 5 kali parking di Alustar. Okey, kalau kat depan ni dia letak Alustar dan 8 kali parking di Pulau Pinang. Kalau macam ni, kita tahu yang Alustar mesti tolak dengan Pulau Pinang. Apa-apa yang datang dekat depan ni mesti tolak dengan yang dekat belakang ni. Okey. So sekarang dekat soalan dia bagi Pulau Pinang dulu kan. Dia cakap beza Pulau Pinang dan Alustar. Maksudnya Pulau Pinang tolak Alustar mesti 30. Okey, faham ya nak buat equation ni macam mana? Equation ni sangat penting. Okey. Sebab dia minta nilai X dan Y ni. So bila dah dapat equation, buat macam biasa. Yang ini keluarkan jadi dalam bentuk matrix. Okey. Dah keluarkan jadi dalam bentuk matrix, yang ini bawa pergi belah sana. Kita cari matrix songsang. 1/AD tolak BC. Ni terbalikkan. Ni tukar simbol. So lepas tu ni darabkan. Dah dapat jawapan, darabkan pula dengan pecahan sebelah ni. So kita akan dapat matrix untuk X dan Y. Lepas dah dapat matrix ni, kita kena keluarkan jawapan dia. Okey, barulah dikira betul. Okey, sekarang kita tengok pula nombor 9. Dia bagi satu table. Dia cakap jumlah bilangan jubin yang dibeli ialah 155. Maksudnya jumlah bilangan jubin yang dibeli iaitu 2P tambah Q sama dengan 5. Okey, yang tu senang lah. Lepas tu dia cakap jumlah harga untuk jubin yang dibeli ialah 605. Jumlah harga jubin. Okey. Jadi bilangan jubin mesti darabkan dengan harga jubin sebab ini harga untuk satu je. Tapi dia beli 2P kan. So darabkan 2P darab 3 tambah dengan Q darab 7 sama dengan berapa yang dia bagi? 605. Okey, jadi kita dapat equation yang kedua macam ni. Okey. So dia minta nilai P dan Q menggunakan kaedah matrix. Jadi buatlah macam biasa. Keluarkan apa itu dia punya equation dalam bentuk matrix dan cari nilai P dan Q. Tengok ya dekat sini. Bila soalan dah bagi unknown dia tu apa, so kita kena guna ikut soalan. Sebab dekat sini dia dah bagi P dan Q, jadi cikgu kenalah guna P dan Q. Tapi kalau soalan tak bagi, maksudnya dia tak bagi pun apa itu huruf yang diguna dekat sini. Jadi dekat sini boleh ikut apa-apa huruf pun yang kita nak guna. Okey? Mesti ikut soalan. So sekarang kita tengok pula nombor 10. Dia cakap matrix yang ni ialah songsangan bagi matrix yang ni. Suruh cari nilai P dan Q. Jadi ni senang je lah macam biasa. Cari nilai yang P ni AD tolak BC. Yang Q ni pula terbalikkan je dia punya simbol. Okey. Dan cikgu dah highlightkan. So kita dapat jawapan dia P sama dengan 7 dan Q sama dengan negatif 2. Untuk yang B pula, dia cakap sebuah kedai buku menjual buku latihan dan buku kerja matematik dan sains.
harga buku latihan dan buku kerja masing-masing ialah X dan Y. Macam soalan ni dia dah bagi, dia cakap buku latihan ialah X ringgit dan buku kerja ialah Y ringgit. Okey. Jadi kita dah tahu kat sini X ialah buku latihan dan Y ialah buku kerja. So lepas tu dia cakap pula dia jual 50 buah buku latihan matematik. Okey. So kat sini kita tahu dia jual 50 buah buku latihan matematik. Lepas tu dijual pula 20 buah buku kerja matematik. Buku kerja matematik. Okey, 20 Y. Lepas tu dia jual 40 buah buku latihan sains. 40 buah buku latihan sains, 40 X. Lepas tu 30 buah buku kerja. 30 buah Y. Okey, 30 darab Y. Sebab Y ni ialah buku kerja. Okey. Lepas tu dia cakap jumlah daripada jualan buku matematik dan sains. Okey, jumlah jualan buku matematik dan sains masing-masing ialah 450 dan 500. Jadi maksudnya matematik total jumlah dia adalah 450 dan sains pula jumlah yang dijual ialah 500. Maksudnya harga jumlah buku latihan dan juga buku kerja, ini dia punya jumlah dia berapa. Okay, matematik dan sains berasingan. So daripada ni kita dah tahulah apa dia punya X dan Y. Ingat ya, kalau dalam equation dia tak boleh macam dia tak boleh 50x tambah 40x, tak boleh. Dia tak boleh 22x. Dia mesti lain. Maksudnya dia mesti 50y 50x tambah dengan 20y. Macam tu baru betul. Dia mesti dia punya belakang ni lain. Kalau belakang dia sama, contohnya 50x tambah 40x tu dah salah. Okey? Tu salah. Okey, so sekarang daripada sini kita keluarkan dalam bentuk matriks. Okay, sebab dia suruh guna kaedah matriks. Keluarkan dalam bentuk matriks. So nanti bila kira akan dapat jawapan. Okey, ni darabkanlah. Kat sini tak nampak pula jawapan dia. Okey. So selesai nombor 10. Kita tengok pula nombor 11. Okey, ni lagi senang. Sebab dia dah bagi rajah. Okey, dia tak bagi table tapi dia bagi rajah. So dia cakap guna kaedah matriks, hitung harga satu paket coklat dan satu tin air minuman. Jadi ikut soalan kita tahu apa yang soalan nak, paket coklat dan juga tin air minuman. Jadi kat sini cikgu wakilkan X sebagai paket coklat dan juga Y sebagai tin minuman. Okey. Jangan panik, terus baca soalan. Soalan nak nilai apa? So kita tahu yang X dan Y tu ialah apa. Okey. So dekat sini untuk yang A ni cikgu tahu kira ada berapa paket coklat. Ada 4. Jadi 4 coklat tambah dengan 8 air tin minuman harganya ialah RM36. Untuk yang B pula 2 paket coklat tambah dengan 6 tin minuman harganya ialah RM22. Okey. So daripada sini tengok yang cikgu cakap dia mesti X ni, yang ini Y. Dia tak boleh 4X tambah 2Y. Dia tak boleh sama belakang ni. Okey. Belakang dia mesti lain. Sini lain, sini lain. Itu baru equation yang betul. Kalau yang belakang ni, contoh kat sini 4X tambah 8X, itu maksudnya equation awak salah. Okey. Cuba check balik. So, keluarkan dalam bentuk matriks. Sebab soalan minta dalam bentuk matriks, keluarkan dalam bentuk matriks dan carilah nilai X dan Y macam biasa. So, bila dah cari X dan Y, okey. Cikgu nak bagi pesanan. Kat sini, cikgu tulis X dan Y. Okey. Tapi, soalan kat sini, dia tak cakap pun X dan Y tu apa. Jadi, cikgu kena tulis mula jawapannya. Maksudnya, cikgu kena cakap dia jual 5 paket coklat dan juga 2 paket tin minuman. Maksudnya X ni kena tulis balik paket coklat. Okey. Tulis mula paket coklat sama dengan 5 dan Y ni tin minuman sama dengan 2. Okey. Kalau tulis X Y ni takut
pemeriksa tak perasan, apa itu awak punya X dan juga Y. Okey. Sekarang kita tengok nombor 12. Diberi bahawa matriks P sama dengan D dan tidak mempunyai songsangan. Okey. Tidak mempunyai songsangan ni maksudnya dia tak ada nilai bila AD tolak BC tu. Kan kita tahu kalau matriks songsang contohnya macam nombor 10 ni, dia 1 per AD tolak BC, yang ini terbalikkan, yang ini tukar simbol. Okay, tapi kalau tidak mempunyai songsangan, maksudnya yang bawah ni nilai dia ialah kosong. Jadi maksudnya AD tolak BC sama dengan AD tolak BC sama dengan kosong. Jadi kalau macam ni, kita buat je lah macam biasa. Buat je AD darabkan dengan A darab dengan D, tolakkan dengan B darab dengan C. Jadi kat sini kita dapat 1 darab 9 tolak dengan 2X darab 3 sama dengan kosong. Okey. Ingat je, kalau tidak mempunyai songsangan, dia mesti sama dengan kosong. AD tolak BC sama dengan kosong. So kat sini kita dapat 9 tolak 6X sama dengan kosong. Selesaikan dapat nilai X, iaitu 3/2. Okay, cuba tengok nombor 12B1. Dia dah bagi dekat sini table. Dan kita tak tahu X dia apa, Y dia apa. Okay. Kita tak tahu mana satu, sama ada yang ini ke ataupun RS ke, dia punya XY, kita tak tahu. Jadi, baca dulu soalan. Dia minta nilai apa. Sekarang dia bagi harga sekampit beras 5 kg dan sekampit beras 10 kg ialah X dan Y. Okay. So dia dah bagi X ni ialah untuk yang depan, beras 5 kg. Y pula untuk yang belakang ni iaitu beras 10 kg. So labelkan dekat atas sini, tulis kat sini X apa, beras 5 kg, Y beras 10 kg. Okay. So daripada situ kita boleh tulis dia punya matrix ataupun dia punya persamaan linear. So kita tahu ini X tadi kan. Jadi 30X tambah dengan 50Y, kita dapat 2190. Yang equation yang kedua pula, 50X tambah dengan 40Y sama dengan 2220. Tengok jawapan ini. Okey. So tulis dalam bentuk matrix. Sebab soalan minta dalam persamaan matrix. Betul ya. Seterusnya dia minta nilai X dan Y guna kaedah matrix. So buatlah macam biasa. Okey. So, macam biasa kita dapat nilai X ialah 18, Y ialah 33. Okey, so hari ni itu je yang cikgu nak bincangkan. Modul latihan matrix ni je. Cikgu berdasarkan pemerhatian cikgu tengok ada yang tak faham soalan, ada yang tersalah apa itu X, apa itu Y, ada yang tersalah macam dia tersalah letak nilai dekat sini. Okey. So baca soalan. Soalan nak nilai apa? Okey. Daripada soalan tu kita akan tahu apa itu X, apa itu Y, apa itu P, Q yang dia nak. So daripada situ barulah kita boleh buat equation. Equation ni penting ya. Untuk kali ke 100 cikgu remind, equation ni sangat penting. Jadi sebabkan equation ni salah, sebab itulah bawah-bawah ni semua salah. Jadi rugi. Okey. Soalan matrix ni sepatutnya soalan yang boleh score. Jadi jangan salah equation ni. Okey, kalau ada apa-apa pertanyaan, boleh tanya cikgu. Personal WhatsApp je ataupun komen dekat bawah. Okey, terima kasih.